Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua anak-anak murid cikgu. Apa khabar? Cikgu harap semua sihat ya hari ini dan dah bersedialah. Okey, kita mulakan kelas dengan bacaan Kitab dan juga doa penerang hati. Okey, tajuk hari ini adalah masih berada di bab 7 dan kita nak habiskan bab 7 ni iaitu 7.3 teori fotoelektrik Einstein. Okey, jom kita lihat apa kita nak belajar hari ini. Okey, kita lihat sedikit sejarahnya lah. Pada tahun 1905, Albert Einstein telah mengemukakan teori fotoelektrik yang berjaya menerangkan kesemua ciri kesan fotoelektrik. Okey, anak-anak ingat lagi tak? 7.2 anak-anak belajar tentang ciri-ciri kan bagi kesan fotoelektrik. Okey, di mana ada 4 kan? Cikgu ulang sikit. Yang pertama, semakin tinggi frekuensi foton cahaya, semakin tinggi tenaga kinetik fotoelektron. Yang kedua, frekuensi minimum kita panggil sebagai frekuensi ambang. Yang ketiga, tenaga kinetik fotoelektron tidak bergantung kepada keamatan cahaya. Dan yang keempat adalah fotoelektron dipancar secara serta-merta. Harap-harap anak-anak boleh ingat keempat-empat ciri yang kita dah belajar sebelum ni. Okey, dan Albert Einstein ni mendapat anugerah hadiah Nobel pada tahun 1921 atas kejayaan ini. So, inilah teori fotoelektrik Einstein yang kita nak belajar hari ini. Okey, Einstein ni mengaplikasikan idea kuantum tenaga yang dikemukakan oleh Max Planck. Beliau mencadangkan bahawa tenaga dibawa oleh zarah cahaya yang dipanggil sebagai foton. Okey, tenaga setiap foton berkadar terus dengan frekuensi cahaya F dan dapat ditentukan oleh persamaan yang anak-anak dah belajar juga pada 7.1 iaitu E sama dengan H F kita ada H sebagai pemalar Planck 6.63 darab 10 kuasa negatif 34 joule saat. Anak-anak boleh rujuk muka surat 229 dalam buku teks yang anak-anak dah belajar sebelum ni Okey, dalam teori fotoelektrik Einstein, setiap kuantum cahaya ialah paket tenaga yang diskrit. Ini pun telah disebutkan sebelum ni. Terdapat paket-paket tenaga dalam suatu alur cahaya yang menyinari permukaan logam. Okey, apabila satu foton tiba di permukaan logam, tenaga foton tersebut akan diserap sepenuhnya oleh elektron dalam logam tersebut. Jadi tenaga inilah yang digunakan untuk membebaskan elektron daripada logam dan selebihnya menjadi tenaga kinetik fotoelektron. Okey, anak-anak pun dah belajar kan tentang bagaimana elektrik itu dihasilkan daripada cahaya yang menyinari logam. Okey, lazimnya kalau ikut logik pun, elektron pada permukaan logam akan memperoleh tenaga kinetik maksimum berbanding yang berada di bahagian dalam logam. Okey. Kita nak lihat persamaan yang kita nak belajar hari ni dan kita nak selesaikan masalah menggunakan persamaan yang akan dipelajari. Okey, kini kita nak cerita tentang elektron yang berada di permukaan logam. Okey, di mana tenaga foton, tenaga foton tadi anak dah tahu kan tenaga foton tu ditukarkan menjadi tenaga untuk membebaskan fotoelektron dan juga selebihnya tu menjadi tenaga kinetik fotoelektron kan tadi dah diberitahu kan. Okey, jadi dalam persamaan kita boleh tulis E sama dengan W tambah K max. Okey, iaitu tenaga foton tadi, W itu apa? Tenaga minimum yang diperlukan untuk membebaskan fotoelektron dan K max itu adalah tenaga kinetik maksimum fotoelektron. Okey, E sama dengan H F
E sama dengan H have kan. Jadi anak-anak boleh tukarkan je lah. Dekat sini E sama dengan HF. W kita masih gunakan W dan tenaga kinetik adalah setengah mv kuasa 2 dan V tu kita ambil maksimum lah, V maksimum sebab nak menghasilkan tenaga kinetik maksimum. Jisim tetap kan, M tu jisim. Okey, kalau kita susun semula persamaan di atas, kita akan dapat tenaga kinetik maksimum iaitu setengah mv kuasa 2 sama dengan HF tolak W. Okey, dan persamaan fotoelektrik ini mematuhi prinsip keabadian tenaga sebab tenaga sebelum foton tu menghentam permukaan logam sama dengan tenaga selepas Okey. So cuma tenaga tu tidak dimusnahkan, dia hanya berubah bentuk. Okey. Pada frekuensi ambang iaitu F0, fotoelektron yang dikeluarkan tidak memiliki tenaga kinetik. Cikgu ulang untuk frekuensi ambang, pada frekuensi ambang frekuensi ambang ni anak-anak pun dah belajar, dah disebut di dalam 7.2. Fotoelektron pada frekuensi ambang ni dikeluarkan tanpa memiliki tenaga kinetik. Apa di frekuensi ambang ni? Cuba lihat semulalah dalam ciri-ciri kesan fotoelektrik tu disebut frekuensi minimum yang boleh menghasilkan kesan fotoelektrik pada suatu jenis logam. Okey, so kalau kita tukar kepada persamaan setengah mv kuasa 2 max sama dengan kosong Okey. So kosonglah sifar dia tak ada tenaga kinetik. Jadi setengah mv kuasa 2 max ini adalah sama dengan HF tolak W. Ini persamaan tadi kan. Yang tadi tu. Jadi kita nak lihat apa perkaitannya. Kita masukkan tenaga kinetik maksimum tadi adalah sifar sama dengan HF tadi adalah pada keadaan frekuensi ambang. F0 F0 tu. F kita tukarkan kepada F0. Tolaklah dengan W. Okey, kita masukkan tenaga kinetik maksimum sifar dan juga frekuensi ambang tadilah. Okey. So di sini dapatlah disimpulkan bahawa W adalah HF0. Okey, anak-anak. Apa tu sebenarnya W? Okey, W ini kita dah panggil dia sebagai fungsi kerja fungsi kerja di mana macam mana nak dapat nilai W ni? W ni tenaga kan? Tenaga kita nak dapatkan nilai W HF kan? Tenaga HF kan? Jadi nak dapatkan nilai W tu kita ambil F tu sebagai F0. So sebab tu dah jadi W sama dengan HF0 tapi nama dia fungsi kerja. Ingat fungsi kerja. Sambung lagi. Tak berhenti di sini Ini persamaan yang tadi cikgu bawa ke depan lah. Setengah mv kuasa 2 max sama dengan HF tolak W. Dan kita nak gantikan W tadi kita dapat sebagai HF0 kan. Okey, jadi kita masukkan dalam persamaan. Cikgu katakanlah ini persamaan 1. Jadi masukkan dalam persamaan 1 tadi. Setengah mv kuasa 2 max sama dengan HF tolak HF0 W tu kita tukarkan kepada HF0. Fungsi kerja adalah HF0 tenaga semasa berlakunya frekuensi ambang tu lah. Okey, so setengah mv kuasa 2 max sama dengan kita faktorkanlah H kita keluarkan. So F tolak F0. Okey, so anak-anak boleh ingatlah
persamaan ini sebab nanti kita nak guna pakai dalam penyelesaian masalah. Ini tambahan rumus lah selain daripada E sama dengan H have. Yang tadi tu kalau dia melibatkan frekuensi ambang, dia akan jadi W sama dengan H have not. Okey, seterusnya kita lihat. Fungsi kerja dan frekuensi ambang bagi kesan fotoelektrik. Okey. Tenaga minimum yang diperlukan untuk fotoelektron terlepas dari permukaan logam dikenali sebagai fungsi kerja. W tadi kan? Okey. Dan yang ini pun ulangan. Frekuensi minimum foton cahaya yang menghasilkan kesan fotoelektrik adalah frekuensi ambang. So anak-anak kena ingat fungsi kerja. Tambah sikit fungsi kerja di sini. Okay, kita lihat graf. Katakanlah ada graf tenaga kinetik maksimum melawan frekuensi. Okey, kalau anak-anak lihat, dia terbahagi kepada dua bahagian kan? Katakan A dan B. Dekat A tu tak ada kesan fotoelektrik. Maksudnya frekuensi tu tidak mencapai frekuensi ambang. So, tiada kesan fotoelektrik. Manakala pada bahagian B tu dah ada kesan fotoelektrik. Kalau nak lihat kesan sini, dah ada frekuensi cahaya yang menyinari logam tu dah mencapai tahap minimum untuk menghasilkan kesan fotoelektrik. Okey, so pada saat itu kita panggil itu adalah frekuensi ambang. Di mana frekuensi ambang tu diwakili oleh pintasan F bila kita memplotkan graf tenaga kinetik maksimum melawan F. Okey, fotoelektron ni dia memperoleh tenaga kinetik apabila frekuensi cahaya lebih daripada frekuensi ambang. Okey, frekuensi minimum lah untuk menghasilkan kesan fotoelektrik. Okay, semakin tinggi frekuensi ambang suatu logam, semakin tinggi nilai fungsi kerja ini daripada persamaan W sama dengan H have not. Okey, so dah W berkadar langsung dengan F not. Di mana H adalah pemalar blank. Pemalar tetaplah. Nilai tetap. Jadi bermaksud di sini tenaga minimum yang diperlukan untuk kesan fotoelektrik berlaku adalah tinggi. Kita lihat ada masih graf tenaga kinetik maksimum melawan F. Tapi di mana di sini kita ada 3 jenis logam. Logam A, logam B dan logam C. Di mana kecerunannya sama. Dan pintasan F mewakili frekuensi ambang. Okey. Kita nak buat penyelesaian masalah tapi cikgu akan terangkan dekat video yang satu lagi. Yang ini kita terus kepada penghasilan arus fotoelektrik dalam sebuah litar sel foto. Anak-anak perhatikan dekat rajah tu ada satu litar. Kita panggil sebagai litar sel foto lah, di mana kita ada tube kaca, katod, vakuum. Di dalam tube kaca tu divakuumkan lah. Kita ada anod dan kita ada bateri dan juga miliammeter. Okey, di sini katod yang disaluti dengan logam peka cahaya. Okey. Ni nampak tak logam peka cahaya? Okey, berbentuk semi silinder disambungkan kepada keupayaan negatif dekat terminal negatif lah. Okey, anod ialah satu rod logam yang dipasang sejajar dengan paksi semi silinder katod dan disambungkan kepada keupayaan positif. Dia pada anod ni pada positif lah. Okey, dia adalah satu rod logam. Apabila sel foto disinari oleh cahaya, cahaya itu menyinari sel foto, maka penghasilan arus fotoelektrik akan terhasil di dalam litar. Lihat pula penghasilan arus fotoelektrik bagi dua sel foto yang diselaputi oleh dua jenis bahan logam yang berbeza lah. Cesium dengan lithium. Okey, untuk cesium,
Kita letak cesium kat katot lah. Untuk lithium pun sama, kita letak kat katot supaya cahaya dipancarkan terkena permukaan logam tersebut lah. Okey, kita lihat perbezaannya. Yang pertama, fungsi kerja cesium W adalah 2.14 electron-volt. Manakala untuk lithium fungsi kerjanya adalah 2.50 electron-volt. Okey, jadi kita dapat predict lah di sini frekuensi ambang yang lagi tinggi adalah lithium. Sebab apa? Frekuensi ambang bertambah, maka fungsi kerja pun akan bertambah nilainya. Okey, untuk frekuensi ambang cesium, dia bernilai 5.16 kuasa 14 Hz, manakala F0 bagi lithium adalah 6.03 kuasa 14 Hz. Dan juga panjang gelombang maksimum untuk menghasilkan arus fotoelektrik bagi cesium adalah lambda 579 nanometer, manakala lithium adalah 496 nanometer. Okay, cikgu harap sampai di sini anak-anak boleh jelaslah dengan penerangan cikgu. Okay, video ni sampai sini je. Kita akan bersambung dengan video yang lain dalam sesi penyelesaian masalah yang melibatkan teori ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.